Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV dan rangkuman berita 8 November 2024. Kita mulakan dengan Audi. Gergasi otomotif dari Jerman membuat kejutan dengan melancarkan jenama baru Audi di Shanghai yang direka khas untuk pasaran China. Ya betul, anda dengar betul, nama dia tetap Audi tapi ada sedikit perbezaan. Jenama baru ini dibezakan dengan ejaan huruf besar tanpa logo 4 gelong yang akan memberikan tumpuan kepada model elektrik yang pintar bagi memenuhi keperluan pelanggan China yang mereka dah sedar adalah lebih celik teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif Audi, Gernot Dollner, menekankan transformasi besar industri otomotif dan komitmen Audi untuk menerajui perubahan ini melalui kerjasama mereka di China. Model-model yang akan dijual di China akan dibangunkan dengan kerjasama SAIC dan akan menggabungkan DNA Audi dengan inovasi China bagi menghasilkan kenderaan yang memenuhi jangkaan pengguna di China. Sebagai bukti komitmen ini, Audi memperkenalkan kereta konsep Audi E yang menonjolkan gabungan reka bentuk canggih dan sistem digital termaju. Kereta konsep ini dijangka akan melahirkan 3 model pengeluaran menjelang pertengahan tahun 2025. Sudah dekat sangat dah. Platform digital termaju hasil kerjasama Audi dan SAIC akan menjadi asas kepada generasi baru kenderaan pintar yang dikhususkan untuk pasaran China. Saya harap dia keluar jugalah daripada China. Model-model akan datang ini menyasarkan segmen pelanggan baru yang lebih mencabar untuk Audi. Ingolstadt berharap kerjasama ini akan memperluaskan portfolio kenderaan bateri elektrik BEV Audi di China dan mempercepatkan transformasi syarikat di pasaran otomotif terbesar dunia. Cerita sampingan, Volkswagen Anhui yang sekarang ni mempelopori R&D untuk kenderaan elektrik sepenuhnya untuk kumpulan Volkswagen telah mengambil keputusan untuk tidak menggunakan platform MEB dan dibangunkan oleh VAG dan memilih untuk menggunakan satu platform baru yang dihasilkan oleh kumpulan Xiaopeng di mana Volkswagen telah melabur dalam syarikat tersebut. Platform ini bergelar CEA ataupun Chinese Electric Architecture. Ini sekali lagi menunjukkan bahawa kumpulan Volkswagen, walaupun antara syarikat kereta terbesar di dunia, kini sedang bergelut dengan cabaran menghasilkan kereta elektrik yang berdaya saing dari segi spesifikasi dan juga harga. Seterusnya, Suzuki mendedahkan kenderaan elektrik bateri BEV pengeluaran besar-besaran pertamanya iaitu e-Vitara di Milan, Itali. Pengeluaran akan bermula di Suzuki Motor Gujarat di India pada musim bunga 2025 dengan jualan dijangka bermula ke pelbagai negara termasuk Eropah, India dan Jepun sekitar musim panas 2025. e-Vitara dibina berdasarkan model konsep EXV yang menandakan model BEV strategik global pertama Suzuki. Model ini dijangka akan juga digunakan oleh kumpulan Toyota dan Daihatsu. Ada satu rebadging exercise yang akan menggunakan produk ini. Jadi kita tak tahu sama ada produk ini juga akan mungkin masuk ke dalam line up Pro ataupun tidak. Model ini dijangka akan menggunakan bateri blade yang sama seperti BYD dan mempunyai kapasiti sekitar 50 kWh dan boleh menjelajah sekitar 300 hingga 320 km. Suzuki akan mengekalkan imej lasak untuk model ini dengan melengkapkannya dengan sistem pacuan semua roda bergelar All Grip E yang memberikan keupayaan luar jalan dan prestasi yang berkuasa katanya. Ianya dibina atas platform serba baru bergelar Hardtech E yang dibangunkan khas untuk BEV oleh Suzuki. Kita beralih ke berita tempatan. Hong Leong Yamaha Motors meraihkan motosikal ke-6 juta yang dihasilkan oleh jenama Jepun tersebut di Malaysia dengan membuka Space Y, muzium motosikal Yamaha di ibu pejabat Yamaha Motor Lifestyle Station di Sungai Buloh. Space Y ialah destinasi mercu tanda dan ruang unik di mana pelawat boleh meneroka warisan motosikal di Malaysia. Sebagai yang pertama seumpamanya dalam industri motosikal Malaysia, ia menawarkan pengalaman pendidikan untuk semua peringkat umur, kata Hong Leong Yamaha. Ruangan ini memaparkan sejarah, teknologi dan masa depan motosikal selaras dengan visi Yamaha Motor tentang stesen gaya hidup. Space Y yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Records sebagai muzium motosikal pertama di Malaysia didedikasikan untuk meraihkan warisan inovasi dan seni Yamaha Motor.
sempena pengeluaran ke 6 juta unit motosikal ataupun 6 MRO, 6 million rollout. Mereka juga melancarkan model Y16 ZR 6 MRO edisi terhad ke dalam pasaran tempatan. Terhad kepada 3,000 unit sahaja, edisi ini ditawarkan pada harga 13,668 di atas jalan tanpa insurans. Antara ciri unik ialah skema warna berbeza untuk sebelah kiri dan kanan, kemasan cat khas dipanggil chameleon yang boleh berubah warna dan juga lencana yang menyala di dalam gelap, glow in the dark. Mereka yang berjaya mendapatkan edisi khas ini akan diberikan beberapa peralatan istimewa termasuk topi keleda dengan cat khas yang selari dengan reka bentuk di motosikal, bekas tayangan yang mengandungi kad nombor siri yang dibuat daripada logam serta model die-cast motosikal tersebut. Juga diberi ialah satu jam tangan G-Shock dengan reka bentuk unik 6 MRO yang ditempah khas untuk kali ini sahaja. Ciri lain termasuk nombor siri khas pada motosikal yang juga dipaparkan di topi keleda. Saya rasa pakej edisi khas ni jelas membuktikan Hong Leong Yamaha memang mengenali pengguna mereka dan tahu inilah yang mereka suka. Beralih ke berita seterusnya. Tesla Malaysia melancarkan program penukar EV di Malaysia. Program ini bertujuan untuk menggalakkan pemilik kenderaan enjin pembakaran dalaman ataupun ICE untuk beralih kepada kenderaan elektrik Tesla. Sebagai insentif, Tesla menawarkan peningkatan RM10,000 untuk tempoh terhad kepada pelanggan yang menukar masuk kenderaan ICE peribadi mereka untuk membeli Tesla baru. Jadi mereka tinggikan you punya trade-in value. Basically dapat RM10,000 diskaun lah. Program ini menawarkan penilaian dalam talian segera untuk pertukaran masuk secara lancar dan tempoh terhad. Pelanggan boleh memiliki Tesla dengan kadar faedah 0% dan bayaran muka minimum 10%. Untuk Model Y dengan harga yang bermula dari RM181,000, ini menjadikan purata bayaran harian serendah RM55 dan untuk Model Y yang bermula dari RM191,000, purata bayaran harian adalah serendah RM58. Triumph Motorcycle Malaysia pula memperkenalkan Trident 660 untuk tahun 2025 dengan beberapa peningkatan. Model Trident 660 yang baru dilengkapi dengan teknologi yang lebih tertumpu kepada penunggang sebagai piawai, suspensi yang dinaik taraf dan 3 pilihan warna skema dan grafik baru. Antara ciri-ciri yang ditambah baik termasuklah ABS dan kawalan cengkaman Optimum Cornering, Triumph Shift Assist dan kawalan pelayaran. Kini semuanya piawai. Paparan TFT bersepadu dan sistem ketersambungan Bluetooth My Triumph memberikan penunggang navigasi belok demi belok, kawalan panggilan dan muzik, dan terdapat 3 mod penunggang termasuk mod Sport yang baru. Trident 660 dikuasakan oleh enjin 3 silinder yang fleksibel. Lebih daripada 90% tork puncak dihantar dari 3,600 RPM sehingga 9,750 RPM. Gabungan tork rendah, julat pertengahan yang kuat dan kuasa hujung atas berputar tinggi memberikan penunggang pengalaman yang terbaik berbanding enjin 2 atau 4 silinder. Model ini dilengkapi kotak gear yang halus dan Triumph Shift Assist. Aprilia pula memperkenalkan RS457, sebuah motosikal sukan silinder kembar yang menarik perhatian pasaran baru dan memenuhi permintaan global yang semakin meningkat untuk motosikal yang mudah tetapi menyeronokkan, berteknologi tinggi dan bergaya. RS457 direka menggunakan inovasi perlumbaan dan hasilnya ialah sebuah jentera yang ringan dan mempunyai nisbah kuasa kepada berat yang tertinggi dalam kelasnya. Ergonomiknya menampilkan handle clip-on yang dipasang atas plate steering atas, penyelesaian sukan jalan raya yang memberikan kompromi terbaik antara kesukanan dan keselesaan penunggang. Okey, itu saja berita otomotif kita untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan bantu saya sedikit dengan menekan butang langganan dan juga butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita muat video terbaru. Dan jangan lupa tekan butang like dan juga butang kongsi untuk kawan-kawan anda. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.